Hai, Assalamualaikum. Saya Zul pada Aquaponik dan DIY Malaysia. Okey, update yang pertama adalah tentang benih siakap. Benih siakap yang baru akan sampai pada 17 bulan 4 bulan ni. Hari ni 11 bulan dan lagi 6 hari benih akan sampai. So untuk siakap ni saya kena set up tangki lah untuk benih siakap nanti. Dan untuk kali ni mungkin saya akan gunakan tangki yang lebih besar sikit. Mungkin juga tangki besar macam ni, sama ada tangki ni, ataupun saya akan beli lagi satu tangki yang sama besar macam ni untuk masukkan benih siakap nanti. Tangki yang tuan-tuan nampak adalah tangki air bersaiz 250 gallon bersamaan dengan 940 liter lebih. Yang ni harga dia baru dalam RM310. Tapi sebenarnya tangki ni memang agak besar. Kalau saya beli lagi satu tangki yang sama besar macam ni, dan selepas tu saya dah tak boleh masukkan lagi tangki, tak boleh tambah lagi tangki. Itu memang dah last lah. Kalau saya beli lagi satu, mungkin saya letak kat sini. Tapi ruang kat sini memang dah habis lah. Dah tak boleh masuk lagi sistem-sistem lain. Dah tak boleh letak tangki lain dah. Ataupun saya boleh gunakan tangki ni. Sekarang dalam tangki ni kosong. Dalam ni cuma ada azolla. Tapi azolla tak hidup dengan baik lah. Dalam ni tak dapat biak dengan baik. Dan dalam ni ada ikan gapi. Dan ikan gapi ni saya gunakan satu untuk mencegah daripada nyamuk. Dia akan makan jentik-jentik. Yang kedua sebagai sumber makanan untuk siakap yang ada sekarang ni. Sebab siakap saya yang 2 ekor tu saya bagi makan dengan ikan. Kadang-kadang saya beli anak ikan dekat kedai aquarium. Dan kalau tak sempat saya akan ambil ikan gapi dalam ni, saya bagi siakap tu makan. Okey, siakap yang tinggal ni pun dah dekat 2 bulan. Kita tengok besar mana. Tapi sebenarnya saya nak matikan pump oksigen ni sebab selalu orang komplain video ni background ni bising. Sebenarnya berpunca daripada pump. So, kita tengok siakap ni. Mana dia? Oh, susah juga dapat ni. Saya tukar besar sikit. Push. Ada ikan mak dia tu. Okey, ni siakap usia hampir 2 bulan. Asal ni dekat 6 inci ada dah ni. Berkilat. Sebenarnya warna siakap ni dia bergantung pada tangki yang dia duduk. Kalau tangki tu gelap, warna dia akan gelap. Kalau sebab ni dalam aquarium cerah, so warna dia akan lebih cerah lah. Ada 2 ekor dan pembesaran dia pun tak sekata. Yang lagi seekor tu kecil, yang ni besar. Kita tengok mana yang kecil lah. Okey, ni yang lagi seekor. Usia sama 2 bulan. Tapi kalau tengok yang ni kecil sikit lah, lebih kurang dalam 4 inci ya. Benih ni masa baru masuk dulu dalam saiz 3 inci. Dan macam saya cakap tadi, untuk makanan siakap ni memang saya dah tak bagi pellet. Saya cuma bagi makan dengan ikan saja. Tapi dia makan agak kuat jugalah. Kalau saya beli RM10, ada dalam RM10 ada 120 ekor tu, boleh tahan dalam seminggu saja. Tapi yang ni saja saya biar, saya tak nak bagi makan pellet, saya bagi makan ikan. Sebab ramai yang komen yang kata ikan kalau makan pellet ni rasa dia tak sedap. Okey, apa yang saya nak buat nanti saya akan compare antara ikan siakap yang makan ikan dengan siakap yang makan pellet. Adakah berbeza rasa dia? Dan bagi saya rasa sama saja. Sebab selama ni pun saya pun tak pernah makan ikan siakap liar. Dan sama ni yang kita beli tu pun memang siakap yang diternak dalam sangkar yang makan pellet. Jadi saya rasa tak ada perbezaan lah hasil ikan tu. Dan untuk aquarium ni juga saya set up mini aquaponik dengan menggunakan planter box ni. Dan ni media tanaman semuanya leka ball, ada bell siphon. Dan untuk tanaman saya cuma tanam dengan bayam Brazil. Cukup sekadar untuk mengatasi masalah amonia.
Dan untuk akuarium ni tak ada external biofilter. Dia punya biofilter memang dah leka bor ni sendiri akan jadi rumah untuk bakteria baik untuk menukarkan amonia kepada nitrit, dan nitrit kepada nitrit akan jadi baja untuk tanaman. Dan pada masa yang sama kita akan mengatasi masalah amonia, dan dalam ni amonia memang rendah, dia kurang dalam 0 ppm saja. Okey, itu saja yang dapat saya kongsikan tentang siakap buat masa ni. Kemudian kita tengok pula tangki ni, tangki yang besar ni, dalam ni ada ikan talapia. Pump oksigen saya matikan sekejap sebab bunyi bising. Dan dekat dalam ni rasa dalam 70 ataupun 80 ekor ikan talapia. Dah memang ada anak pun tu, boleh nampak. Okey, saya baru perasan tadi bila saya matikan pump oksigen, ibu tu dah kurang oksigen, jadi dia akan lepaskan anak-anak ni keluar. Sebenarnya talapia ni, anak-anak yang kecil ni dia akan simpan dekat dalam mulut dia, dan bila dia tak ada oksigen, dia terpaksa buka mulut dia untuk dapat oksigen. So anak-anak ni semua akan keluar lah, dia akan lepaskan semua anak ni keluar. So mungkin sekali-sekala siapa yang saya boleh buat, saya boleh matikan pump oksigen. Saya tengok ada tak anak-anak talapia ni akan naik. Dan tengok ni memang banyak. Saya rasa saya akan sauk semua anak-anak ni, saya akan masukkan ke tangki lain. Kita tengok kat belah sini pun ada lagi banyak ni. So saya rasa okey lah, sebab dah banyak jenis berbaloi lah kalau nak set up tangki pun. Sebab ikan ni memang dah lama, saya rasa dah kat setahun lebih, tapi pembesaran ni agak lambat. Kemudian yang ni pula, okey, yang ni saya eksperimen dengan sistem terapung untuk aquaponik. Dalam ni saya cuma tanam dengan kangkung. Tujuan kangkung ni adalah untuk makanan ikan ni juga. Yang ni simple je, saya buat frame menggunakan pipe PVC 2 inci. Kemudian saya letakkan net pot yang besar ni, masukkan leka bol, so dia akan terapung macam ni saja. Ini sistem yang simple lah, cukup lah setakat untuk nak bagi ikan ni makan. Okey, banyak juga anak-anak talapia ni. So saya akan pindahkan tangki lain lah. Dan sementara ni saya akan masukkan dulu dalam tangki lobster. Dalam tangki lobster tu air dia tinggi, so lobster pun tak boleh nak capai. Kita masukkan dulu tangki lobster tu. Alright, duduk dalam ni. Okey, dah. Okey, dah habis. Okey, daripada video yang lepas ada juga yang tanya tentang sistem aquaponik ni. Berapa kerap nak kena tukar air lah, berapa kerap nak kena cuci. Okey, sebenarnya dalam sistem aquaponik ni, air langsung tak perlu tukar. Cuma perlu kita tambah kalau air ni berkurang disebabkan sejatan. Dan kebiasaannya saya tahulah yang banyak yang bertanya tu adalah orang yang biasa menternak dalam akuarium. Sebab dalam akuarium memang selalu kita tukar air sebab ada masalah amonia dan sebagainya. Dalam sistem aquaponik ni, kelebihan dia memang air tak perlu nak tukar langsung, cuma perlu tambah je. Sebab itulah aquaponik ni memang agak efisien menjimatkan penggunaan air. Dan untuk tanaman dalam sistem aquaponik ni, dekat dalam ni halia yang besar saya dah pindahkan masuk dalam dust bucket, cuma tinggal sepokok aja yang ni. Dan ni strawberry ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pokok strawberry. Yang depan ni dah ada bunga. Untuk strawberry ni daripada variety Albion. Saya pun tak tahu banyak Albion ni dia punya buah ni bermusim. Okey. Ni dah ada 1, 2, 3 bunga. Ini memang dalam sistem aquaponik dan dia punya baja memang baja daripada air ikan saja. Tak ada baja AB dalam ni. Sebab dalam aquaponik ni kita tak boleh masukkan baja AB. Okey, sebelah ni yang ni ada daun pudina, bayam Brazil dan juga daun kesum. Daun kesum kalau dalam aquaponik ni memang cukup meriah, memang subur. Macam ni dah tinggi ni memang kena potong sikit lah, tidak terlampau penuh sangat dalam ni, dia akan menghalang cahaya untuk pokok-pokok yang lain. So sekejap lagi saya akan potong. Ok, nampaknya itu saja yang dapat saya kongsikan dalam video kali ini. Dalam next video saya akan tunjukkan macam mana setup untuk anak siakak tu, benih siakak yang baru akan sampai dalam bagi 6 hari pada 17 hari bulan 4, bulan puasa ni lah. 17 tu hari Sabtu, mungkin siang ataupun malam tak tahu lagi. So saya kena prepare lah, saya kena sediakan tangki siap-siap. Kemudian kita akan running filter, running air supaya semua dah cun, baru kita akan masukkan benih siakak tu nanti. Dan harap kali ni tak ada masalah, harap pump oksigen tak tercabut kali ni. Sampai jumpa lagi, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponik Malaysia. Jumpa lagi, Assalamualaikum.